Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengakhiri lawatan kerja 3 hari beliau ke United Kingdom dengan bermula pada 25 Oktober lalu dengan bertemu hampir 200 pelajar Malaysia. Melalui pertemuan tersebut, beliau mengambil peluang menjelaskan pelbagai perkara termasuk bagaimana terbentuknya Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta dasar Kerajaan Madani dan perubahan yang dibawa. Dalam pertemuan yang turut dihadiri Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda Datuk Seri Ahmad Syarbici, beliau turut mendengar pandangan mahasiswa supaya kerajaan mempertimbangkan kadar allowance mereka ketika ini berbanding kos sara hidup yang kian meningkat. Lawatan kerja itu juga beliau telah menghadiri beberapa pertemuan bersama pemimpin tempatan serta menyertai bual bicara kelolaan Overseas Development Institute, sebuah badan pemikir antarabangsa mengenai hala tuju strategik Malaysia dalam meneroka peluang ekonomi luar bandar dan peranan modal insan dalam industri halal. Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki akan meneruskan lawatan kerjanya ke Perancis dan Jerman bagi menjalinkan kerjasama strategik dengan syarikat konglomerat dan institusi pendidikan tinggi negara tersebut dalam pelbagai bidang pengajian terutamanya pendidikan dan TVET. Terdahulu di London, beliau turut mengiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengadakan sesi dialog dan ramah mesra dengan pelajar Malaysia di sana. Beliau sempat berkongsi hasil lawatan awal di beberapa universiti termasuk Edinburgh, Birmingham dan London sebelum kedatangan Timbalan Perdana Menteri, khususnya berkenaan dengan kesediaan mereka untuk menimbangkan permintaan MARA bagi mendapatkan diskaun yuran pengajian. Beliau memaklumkan pihak universiti di sana bersetuju untuk memberikan diskaun sebanyak 20 hingga 25% dan ini bermakna setiap pelajar dapat menjimatkan yuran pengajian RM45,000 Malaysia bagi setiap semester. Jelasnya pengarah MARA di London akan membuat tindakan susulan dengan pihak universiti yang sudah menyatakan komitmen untuk memberikan diskaun yuran pengajian. Kerajaan Malaysia akan terus komited menyokong perjuangan rakyat Palestin dan tidak akan tunduk dengan tekanan daripada kuasa asing dalam isu itu, kata Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan bahawa pendirian Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat itu harus dihormati dan Malaysia tidak perlu khawatir dengan kemungkinan dikenakan tekanan oleh kuasa asing atas kelantangan negara dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Beliau menyampaikan ucapan tersebut semasa menghadiri perjumpaan bersama diaspora Malaysia di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia London semalam, di mana ia turut dihadiri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Zakri Jaafar. Beliau memaklumkan suara lantang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan isu itu adalah suara rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat pelbagai bangsa dan agama yang mengutamakan nilai kesejarahatan. Pada Selasa 24 Oktober lalu, Anwar Ibrahim dalam ucapannya pada Himpunan Malaysia Bersama Palestin di Kuala Lumpur mendedahkan menerima banyak ugutan daripada negara luar berikutan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Minggu Solidariti Palestin yang dianjurkan Kementerian Pendidikan Malaysia di semua institusi pendidikan wajar diteruskan, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi. Katanya terdapat pihak dan individu tertentu telah mengambil kesempatan mendesak KPM membatalkan Minggu Solidariti Palestin yang bermula hari ini dan KPM tidak wajar tunduk kepada desakan tersebut. Terdahulu pada Khamis lalu, KPM telah memaklumkan akan menganjur Minggu Solidariti Palestin bermula pada 29 Oktober hingga 3 November ini sebagai satu bentuk solidariti terhadap nilai kemanusiaan yang mementingkan kedamaian dan keamanan sejagat. Program itu melibatkan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan iaitu sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi di seluruh negara yang turut merangkumi ilmu asasi manusia dan ilmu sifat ihsan. Biro Penerangan UMNO Sabah akan menggunakan kaedah 4M iaitu media bersemuka, media cetak, media elektronik dan media maya dalam memberikan penerangan kepada ahli dan rakyat mengenai dasar dan program parti. Ketua Penerangan UMNO Negeri Sabah, Datuk Suhaimi Nasir berkata,
Penggunaan 4M itu dilihat lebih berkesan bagi menghebahkan pelbagai maklumat selain dijadikan medium untuk menangkis segala provokasi tomahan dan fitnah kepada pemimpin dan parti. Beliau memaklumkan UMNO Sabah mengambil pendekatan untuk mengadakan retreat penerangan UMNO Sabah bagi memberikan kefahaman kepada Ketua Penerangan Parti 4 peringkat seiringan dengan usaha parti untuk memperkasakan medium penerangan UMNO. Retreat yang berlangsung selama 3 hari itu iaitu antara 27 hingga 29 Oktober 2023 ini diisi dengan pelbagai program, antaranya sesi town hall penerangan yang bertajuk Kesediaan UMNO Sabah Mendepani PRN di mana ahli panelnya terdiri daripada Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Datuk Seri Panglima Salih Tun Said dan Pengarah Jabatan Pilihan Raya UMNO Sabah Jeffrey Nur Mohamed. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.